Dah cikgu. Okey, Dah. boleh kita boleh mula Boleh cikgu. Okey. Okey, selamat pagi dan assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan sambung kepada daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu satu perkara. Mulai 28 Jun ke? 28 Julai ke? Oh, tak apalah, benda tu tak apa kemudian. Okey. Sebelum kita masuk, cikgu nak kita recap sekejap apa yang kita dah belajar masa minggu lepas. Okay. So kita belajar sebab apa kita kena recap, sebab benda ni adalah berhubung kait dengan apa yang kita akan belajar hari ini. Masih lagi 3.1 dan dia belum habis. Okay. Pada minggu lepas kita belajar tentang dua rumus. Jadi pastikan dua rumus ini kamu kuasai dan ingat. Dan jika kamu perasan, untuk rumus pecutan graviti G kecil, ada cara penerbitan yang cikgu tunjukkan minggu lepas tu lah. Yang kita buat sama-sama macam mana kita nak terbitkan G itu. So yang itu kamu mesti ingat cara untuk terbitkan G daripada F sama dengan MA dan juga F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okay. Sebab ada kemungkinan soalan akan suruh kamu terbitkan G kecil ataupun pecutan graviti daripada kedua-dua rumus yang kamu dah pelajari sebelum itu. Okay. Jadi yang pertama kita belajar minggu lepas adalah daya graviti. Okay, ini ringkasan. Okay, daya graviti F. Okay, daya graviti ni adalah daya yang bertindak antara dua jasad dalam alam semesta. Okay, daya graviti adalah daya yang bertindak ke atas dua jasad di alam semesta. Okay, jadi daya graviti ni mematuhi hukum kegravitian semesta Newton di mana kita akan dapat F sama dengan G M1, M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey. G adalah pemalar kegravitian. Okey, ingat G adalah pemalar kegravitian. M1 dan M2 mewakili jisim jasad 1 dan jisim jasad 2. Okey, manakala R kuasa 2 adalah jarak dari pusat ke pusat. Itu kamu mesti ingat. Okey, kalau kita ada dua jasad, R adalah jarak dari pusat ke pusat. Ini adalah R. Okey. Selain daripada satu ini, kamu mesti ingat faktor yang mempengaruhi daya graviti. Okey, daya ni maksudnya dia menolak atau menarik lah. Bila kita cakap tentang daya, dia adalah menolak ataupun menarik. Baik. Faktornya adalah faktor yang mempengaruhi nilai graviti ni, daya graviti, iaitu pertama adalah jisim dan yang kedua adalah jarak R tu. Okay. Kenapa kita gunakan R instead of D? Dulu masa dekat bab 2 jarak ataupun sesaran, kita guna jarak tu kita guna D. Okay. D for distance. Okay. Lepas tu kita guna S untuk sesaran. Okay, dan juga kenapa sekarang kita guna R? Baik, R ini adalah untuk radius. Okay, R adalah untuk radius sebab dia fokuskan kepada objek yang berbentuk bulat lah. Di alam semesta ni kalau kita pergi ke luar sikit, dia lebih kepada planet-planet. Jadi dia more kepada radius lah. Okay, so untuk faktor ni, so kamu kena ingat F adalah lebih besar bila jisim dia bertambah. Okay, jisim bertambah, hubungannya adalah M semakin besar, maka F kamu akan menjadi semakin besar. Tapi jarak ini berkadar songsang. Bila R semakin bertambah, maksudnya jarak antara M1 dan M2 ni, jasad 1 dan jasad 2 semakin bertambah, F kamu akan semakin berkurang. Okey? Daya graviti akan semakin berkurang apabila jarak dia semakin jauh. Okay. Dan untuk jarak ni kamu mesti ingat kita ada satu graf. Okay.
yang hubungannya antara G dan juga R. Okey, dan grafnya adalah seperti ini. Okey, cikgu tak nak huraikan lagi. So nanti kamu boleh lihatlah balik apa yang kita dah belajar. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang pecutan graviti. Pecutan graviti iaitu G kecil simbolnya. Okey, rumusnya adalah G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. Di mana G adalah pemalar kegravitian, M besar adalah jisim bumi, okay, dan R adalah jarak dari sesuatu objek dengan pusat bumi. Okey. Pecutan graviti ni juga kita boleh guna rumus dia untuk mengira pecutan graviti di planet lain. Hanya dengan menukarkan M iaitu jisim bumi tu kepada jisim planet yang kamu nak kira itulah. Okey, daripada rumus ini kita dapati bahawa jisim objek tidak mempengaruhi pecutan graviti. Maksudnya objek tu besar ataupun kecil, dia tidak mempengaruhi pecutan graviti. Yang mempengaruhinya adalah dua sahaja iaitu jisim planet dan juga jarak objek daripada pusat planet tersebut. Okey? Boleh Okey, kenapa cikgu guna R kecil? Kenapa cikgu tak guna R besar? Sama je. R kecil tu mungkin R kecil kamu adalah sama dengan R bila objek berada di permukaan dan R kamu mungkin R tambah H sekiranya objek berada di atas daripada permukaan. Okey. Sebagai contoh, kalau kita ada ni bumi kita. Okey, so ini adalah pusat bumi. Okay, ada objek di atas permukaan bumi. Okay, so ni objek kita, objek A. Jadi R kamu adalah daripada pusat ke objek kamu. Jadi R kamu adalah R besar iaitu jejari bumi. Tapi sekiranya kita ada satu objek lagi, contohnya satelit, kita namakan dia B. Okay, berada setinggi H. Okay, kita ada dia setinggi H. Maka R kamu adalah R besar tambah dengan H. Okey? Jadi tak kiralah A dengan B ni mana lebih berat, pecutan gravitinya tidak dipengaruhi oleh jisim objek. Maksudnya jisim A dengan jisim B tidak mempengaruhi pecutan graviti. Okey. So ini yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay, pada hari ni kita akan belajar pula daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okey. Masa kamu belajar daya graviti iaitu F sama dengan Gm1m2 bahagi dengan R kuasa 2, itu adalah untuk objek yang tidak bergerak. Okey, objek yang tidak bergerak maksudnya daya yang ada antara dua objek dan kita tidak mengambil kira objek tersebut bergerak ataupun tidak. Tapi kita tahu dalam sistem suria kita, bumi, bulan akan mengelilingi bumi dalam orbit dia. Maksudnya bulan tu bergerak. Bumi juga bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari. Sama juga dengan planet-planet yang lain sentiasa bergerak dalam orbit dia. Okey, dalam orbit dengan laju seragam. Maksudnya dia punya kelajuan dia sama sahaja sepanjang daripada dulu sampai sekarang. Okey. Jadi apa yang membolehkan kita panggil planet-planet ini dan satelit-satelit ni dia boleh bergerak. Okey, kamu tahu kan bulan adalah satelit semula jadi bagi bumi. Dan bulan-bulan dekat planet lain pun adalah satelit semula jadi. Jadi satelit ni kita ada dua lah, satelit buatan dan juga satelit semula jadi. Satelit semula jadi adalah bulan
Manakala satelit buatan tu adalah satelit biasalah yang macam dalam gambar ni, ini adalah satelit buatan manusia. Kita akan belajar tentang satelit ni di tajuk yang terakhir 3.3. Okey, jadi kita boleh tahu pergerakan satelit-satelit ini dia berdasarkan daya memusat. Okey, kita tengok nanti apakah itu daya memusat. Okey. Rajah 3.13 menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Okey, rajah ni dia tunjukkan ada satu satelit dia sedang mengorbit bumi. Mengorbit maksudnya dia bergeraklah. Okey. Kalau kamu tengok arah laju dan juga arah pergerakannya adalah berbeza. Arah laju adalah 90 darjah dengan dia punya tangent kat sini kan. Dia akan buat tangent lah kalau laju. Tapi pergerakannya adalah yang dot-dot merah tu dalam bulatan. Okey, sebenarnya kita punya orbit ni tidaklah bulatan yang yang sempurna. Dia bukan sfera atau bulatan yang sempurna, dia dalam bentuk elips tapi kita ringkaskan dia dalam bentuk bulatan. Nanti dekat Kepler, hukum Kepler kita akan belajar lagi tentang orbit-orbit ni lah. Okey, so kalau kita tengok arah laju dia adalah tangent kepada bulatan orbit dia. Okey, dan kedudukan satelit tu kalau kita tengok dia sentiasa berubah-ubah. Maksudnya sekejap kat sini, sekejap kat A, sekejap kat B, sekejap kat C dan it can be anywhere sepanjang orbit ini. Okey. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat. Okay, so kita panggil ni dia buat gerakan membulat lah. Maksudnya dia bergerak dalam bulatan. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Okay, oleh itu laju jasad adalah berbeza. Baik. So kat sini kita boleh ringkaskan laju adalah tetap. Maksudnya apa? Sama. Laju dia sama. Tapi laju adalah berbeza. Baik. Kenapa dia berbeza? Cikgu, laju dan laju lebih kurang je. Betul. Tapi apakah yang membezakan mereka? Laju ada arah. Oleh kerana laju ni arah dia sentiasa berubah-ubah, jadi dia tak bolehlah kata laju ni tetap. Laju sebab dia ada magnitude sahaja, maka kita boleh kata dia tetap. Mungkin dia bergerak 50 km sejam, 60 km sejam, jadi kita boleh katakan laju satelit tu adalah tetap sama. Tapi laju dia berbeza sebab arah dia sentiasa berubah-ubah. Okey, kenapa arah laju tu sentiasa berubah-ubah? Okey, kalau kamu tengok satelit yang ini kan, satelit ni arah lajunya adalah ikut anak panah ni. Ini adalah arah laju. Tapi disebabkan oleh ada satu daya yang menarik satelit ni sentiasa ke tengah, maka dia terpaksa ubah laju dia ke sini. Kalau dia tak ubah laju dia terus saja, maka kita kata laju dia tetap lah. Kalau dia terus bergerak macam ni, ini laju tetap. Tapi sebabkan ada satu daya yang menarik satelit ni menyebabkan dia terpaksa bergerak kat sini. Bergerak ke arah yang berbeza. Jadi kita katalah laju itu berbeza dan dia tidak tetap. Okey. Dalam bab 2, anda telah mempelajari bahawa suatu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Okey, jadi apakah daya tersebut? Maka daya itu kita panggil sebagai daya memusat. Okey, dalam aktiviti 3.9 ini dia tunjukkan macam mana kita nak memahami daya memusat menggunakan kit daya memusat. Nanti cikgu akan cari video tentang aktiviti ni so kita boleh tengoklah. Eksperimen ni sangat susah untuk dilakukan. Okey, sebab kamu kena pusing dia. Kalau kamu tengok nombor 2 tu, kamu bayangkan kamu pegang dekat tube plastik tu, kamu pusing.
Okay, kamu pusingkan penyumbat getah tu macam mana kamu ambil satu tali tu ke, kamu pusing dia macam tu. Okay, so okay, kita teruskan. Bagi satu daya yang melakukan gerakan membulat, terdapat suatu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu dan kita kenali sebagai daya memusat. Okay, yang mula-mula dulu kita belajar daya graviti. Daya graviti adalah daya antara dua jasad sentiasa ke arah masing-masing lah. Okay, sekarang ni kita belajar tentang daya memusat. Daya memusat adalah daya yang bertindak ke atas sesuatu objek supaya objek tersebut sentiasa bergerak dalam keadaan memusat, iaitu bulatan lah. Okay, sebab itulah kita panggil sebagai daya memusat. Okay. Rajah 3.16 menunjukkan tegangan benang yang bertindak sebagai daya memusat. Okay, so daya memusat tu kat sinilah sentiasa ke dalam. Okay, kalau kita lukis yang bumi tadi, okay, katakanlah ni bumi kita. Okay, lepas tu kita ada bulan, kita ada satelit lah, satelit. Satelit ni sentiasa ditarik oleh bulan, oleh bumi ini. Okay, dan daya yang menarik ini adalah daya memusat. Daya yang menyebabkan dia bergerak dalam keadaan bulatan, kita panggil sebagai daya memusat, FC lah. Okay, daya memusat. Kalau yang daya graviti tu dia tak bergerak. Kalau kita ada dua objek, okay, lepas tu ini daya dia, ini kita panggil daya graviti yang kita belajar masa mula-mula hari tu. Tapi kalau untuk daya yang menyebabkan sesuatu objek tu bergerak dalam keadaan bulatan, kita panggil sebagai daya memusat. Itu bezanya daya memusat dengan daya graviti. Daya graviti dia tidak ada pergerakan, dia hanya menarik sahaja secara statik lah. Tapi kalau daya memusat ini dia membolehkan objek tersebut bergerak dalam bulatan. Okey? Magnitude daya memusat bergantung kepada jisim jasad, laju linear gerakan membulat dan jejari bulatan. Okay, jisim jasad tu adalah M ni, okay, adalah jisim pemberat. Jisim kamu punya ni, ini M kamu kat sini. Jisim, apa nama dia ni? Penyumbat getah. Okay, jisim penyumbat getah. Okay, lepas tu laju linear, maksudnya laju penyumbat getah kamu tu bergerak dan juga jejari bulatan. Okay, jadi daya memusat boleh dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Di mana M adalah jisim satelit, jisim penyumbat getah ni ataupun kita panggil jisim satelit lah kalau dalam keadaan ini. Okey, laju linear, laju penyumbat getah kamu ni bergerak dan juga jejari bulatan. Jejari bulatan maksudnya jarak antara daripada center ke kamu punya penyumbat getah. So R dia dekat sini. Okey, Bayangkan ini adalah sistem suria kita yang mana penyumbat getah ni adalah satelit. So kita ada satelit dekat sini. Okay, dan kita ada center ni adalah bumi. Okay, jadi kita nak tahu berapakah daya memusat satelit ini, maka kita gunakan rumus F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Di mana M adalah jisim satelit. Okay, V adalah laju linear satelit, maksudnya satelit tu bergerak selaju mana, berapa kelajuan dia, dan R adalah jarak satelit ke pusat bumi. Okay, jarak satelit ke pusat bumi. Okay, dekat info base study ni dia ada bagi tahu laju linear. Okay, laju linear merujuk kepada laju jasad pada suatu ketika tertentu semasa jasad membuat gerakan membulat. Okey.
Jadi laju linear ni adalah laju bila jasad itu bergerak. Okey, pada satu-satu ketika, pada satu point tu kita ambil lah berapa hal laju dia, berapa kelajuan dia. Okey, kamu jangan risau. Kalau soalan tu dia suruh kamu cari daya memusat, maka laju linear akan diberi. Kalau dia suruh kamu cari laju linear, kita hanya tukarkan sahaja rumus yang diberilah. Okey, boleh Okey, so ini adalah rumus kita yang ketiga, F sama dengan MV kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, jika kamu perasan, F daya memusat ini adalah sama dengan daya graviti. Arah dia sama. Okey, jadi kita boleh samakanlah kedua-dua daya tersebut. Okey, untuk dapatkan maklumat-maklumat yang lain. Okey, so ini contoh macam mana kita nak menggunakan rumus daya memusat. Okey, contohnya dekat sini Rajah 3.17 menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi yang sedang memutarkan tukul besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Okey, suatu bulatan ufuk ni maksudnya bila dia pusing tu dia akan membuat satu bulatan macam ni lah. Okey, dia macam tu. Okey, macam tu lah. So dia mengufuk. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi apabila tukul besi itu sedang bergerak dengan laju seragam 20. So ini adalah V dia. So dia dah bagi V, dia ada bagi tahu R, dia ada bagi tahu M. So ini maklumat yang diberikan. Okey, senaraikan maklumat. Jadi rumusnya adalah F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Masukkan dalam rumus dan kamu akan dapat jawapan. Okey, kalau kamu perhatikan, unitnya adalah Newton. Seperti yang cikgu dah bagi tahu, semua daya apa-apa sahaja dia ni nama daya graviti ke, daya tindak balas, daya apa-apa daya lah, daya memusat, unitnya adalah satu sahaja iaitu Newton. Okay, jadi senang kalau kamu ingat je N daya unitnya adalah N Newton. Tak kisahlah kamu punya rumus tu F sama dengan MA ke, F sama dengan MG ke, F sama dengan G M1 M2 R kuasa 2 ataupun F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Semua ini unitnya adalah Newton. Okey, tapi kalau kamu nak gunakan Newton ni, sila pastikan semua MA, MG, G, M1, M2, R kuasa 2 ni, MV1 semua ni adalah dalam unit SI. Barulah kamu boleh gunakan Newton. Kalau dia bukan dalam unit SI, tukar dulu kepada unit SI, barulah kamu boleh gunakan dalam unit Newton. Okey, unit SI ni kalau G kilogram, A, MS pecutan, MS negatif 2, kuasa negatif 2. Kalau V, MS negatif 1, kuasa negatif 1. Kalau R, unitnya adalah M. Jadi kalau R ini diberi, radius ni diberi dalam unit kilometer, kamu kena tukar dia jadi meter dahulu. Barulah kamu boleh gunakan unitnya adalah Newton. Okay. Seterusnya, soalan tanya, bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Sebab kita nak jimat kan, jadi kita tak nak guna, bila kita guna enjin roket ni maksudnya kamu kena bagi fuel lah ataupun minyak lah, kita tak pakai minyak petrol kan, minyak untuk roket lah. Jadi kita nak jimat, especially bila kita duduk di angkasa lepas, kita tak nak bawa terlalu banyak barang-barang yang tak perlu. Jadi kita boleh gunakan daya memusat ini untuk menggerakkan objek tersebut, iaitu satelit lah kita ambil, satelit tanpa dipacu oleh enjin roket. Okay, so Isaac Newton ni dia dah ramalkan benda ni pada abad ke-17 lagi. Okay, apa Isaac Newton ni kata? Dia kata, okay, kamu tengok ada objek, okay, ada bukit. Objek dilancarkan dari P dengan laju linear V.
Okay, maksudnya kita ada satu objek, kita baling ataupun kita lancarkan objek tersebut dari kedudukan P. So dari atas bukit ni lah dengan laju linear, kita tetapkan kelajuan dia. Okay. Apa dia kata kat sini? Dia kata objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah. Okay, kalau laju linear tu terlalu rendah akan mengikuti lintasan satu. Maksudnya bila kita baling objek ni dari P, sebab laju linear dia sangat rendah, so dia boleh jatuh ke Q ni. Maksudnya dia tak boleh buat gerakan membulat macam B tu. B pula macam nombor 2 tu. Okay, tetapi objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi akan mengikuti lintasan 2 yang membulat mengelilingi bumi dan objek itu tidak akan kembali semula ke bumi. Maksudnya apa? Maksudnya katakanlah satelit ni kan, kita lancarkan satelit ni daripada P. Okay, kalau laju linear untuk P tu tidak mencukupi, maka dia akan jatuh ke satu tempat di Q. Tapi kalau laju linear yang cukup tinggi, maka dia boleh mengelilingi bumi tanpa ada lagi, kita tak perlu lagi nak panaskan enjin dia boleh saja bergerak dan dia tidak akan balik semula ke bumi. So ini adalah sangat penting untuk kita punya satelit tu lah supaya dia sentiasa berada di satu orbit yang tetap sahaja. Jadi bila kita gunakan laju linear yang mencukupi tu, jadi dia akan berada satu orbit yang sama sahaja. Jadi tak perlu lagi kita nak lancarkan dia banyak-banyak kali. Okey. Jadi yang penting kita kena tahu berapakah laju linear yang mencukupi supaya objek itu tidak jatuh ke bumi setelah beberapa ketika kita lancarkan dia ke atas. Okey. Ramalan Isaac Newton menjadi kenyataan pada masa kini dengan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujahan roket. Maksudnya macam mana kelas? Maksudnya kita hanya gunakan tujahan roket tu pada mula-mula sahaja satelit itu dilancarkan. Bila dah sampai satu ketika, satu tahap di mana laju linear sudah mencukupi, maka kita tidak perlu lagi tujahan roket dan satelit tu boleh berputar, boleh bergerak dalam keadaan membulat tu tanpa perlu ada tujahan roket. Jadi kat situ dah jimat minyak lah. Okey. Satelit-satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi. Daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Okey, tu cikgu cakap tadi. Daya graviti yang kita belajar masa mula-mula tu adalah sama sahaja dengan daya memusat. Cuma sekarang ni kita panggil dia daya memusat sebab daya tersebut membolehkan satelit tersebut bergerak dalam keadaan membulat. Okey, mungkin kamu rasa keliru. Tadi cikgu cakap daya graviti tak sama dengan daya memusat. Sekarang dah sama pula. Okey, yang samanya adalah daya graviti tu adalah antara dua jasad dan kita gunakan daya graviti bila dia berada dalam keadaan statik. Tapi bila dia bergerak dalam keadaan membulat, maka kita kenali dia sebagai daya memusat. Maka bila daya memusat tu dia bergerak kan, jadi kita ada V. Berbeza dengan daya graviti yang kita belajar masa mula-mula tu M1, M2 bahagi dengan R, tidak ada hal laju yang terlibat. Kenapa tidak ada hal laju? Sebab daya ini dia tak bergerak, dia tak membolehkan objek tu bergerak. Cuma dia hanya nak suruh berada dalam satu jarak yang statik sahaja. Okey, tapi bila daya memusat ini, okey, dia membolehkan objek itu bergerak dalam keadaan membulat. Maka kita adalah V, iaitu laju linear satelit. Okey, dengan membandingkan rumus untuk daya F sama dengan MA dan rumus untuk daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R, kita peroleh pecutan memusat A sama dengan V kuasa 2 bahagi R.
Okey. Pecutan memusat A, okey, macam mana kita dapat? Kita tahu F sama dengan MA. Okey, kita ada dua, F sama dengan MA dan kita ada F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. F sama dengan MA ni adalah hukum Newton kedua. Manakala F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R adalah daya memusat. Jadi kita nak dapatkan A, maka sebabkan dua-dua ni adalah F yang sama, jadi MA sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Maka macam biasa kita cancel out mana yang common lah. So M yang sama, jadi kita cancelkan M, maka kita dapat A pecutan adalah sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Okey, jadi A ni adalah pecutan memusat. Boleh yang kelas? Okey, so ini adalah rumus yang kedua kita belajar hari ini. Okey, rumus yang pertama F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Rumus yang kedua adalah V kuasa 2 bahagi R, iaitu pecutan memusat. Daya memusat MV kuasa 2 bahagi R, pecutan memusat A sama dengan V kuasa 2 bahagi R, di mana V adalah laju linear satelit dan R adalah jejari orbit satelit. Apa maksud jejari orbit satelit? Maksudnya adalah jarak daripada satelit ke pusat bumi lah. Kalau dia mengelilingi bumi, maka dia ke pusat bumi. Sebab tu dia panggil jejari orbit, iaitu jejari ni. So katakanlah kat sini satelit kita. Okey, katakanlah ini satelit A, maka kamu punya jejari orbit tu adalah daripada pusat bumi ke orbit. Ke orbit ni orbit. So ini adalah R kamu. Okey, boleh ambil di mana-mana tempat. Okey, R ni mesti daripada pusat ke orbit. So ini kita panggil orbit lah, iaitu laluan membulat bagi satelit kita. Okey. Namanya adalah jejari orbit. Jejari orbit satelit. Okey. Okey, so ini adalah contoh macam mana kita nak gunakan A. Rajah 3.19 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit mengelilingi bumi. Okey, ada satelit kaji cuaca ni dia sedang mengorbit mengelilingi bumi. Jadi satelit ni kelas, dia tak perlukan tujahan enjin roket untuk dia bergerak sepanjang orbit ini sebab dia sudah mencapai laju linear yang membolehkan dia bergerak tanpa tujahan roket. Okey, seperti yang Isaac Newton bagi tahu tadi. Kalau satu-satu satelit yang satu-satu objek yang dilancarkan di mana laju linearnya cukup tinggi, maka dia tidak memerlukan tujahan roket lagi. Maksudnya satelit ni dia bergerak tak perlu bakar minyak lah, macam kalau kereta kita kan, kita nak suruh kalau minyak kita dah habis, kereta tu akan berhenti. Tapi sekarang ni dia tak perlukan minyak tu lagi. So kita dapat jimatkan sources kita lah, dapat jimatkan sumber kita. Okey. Pada ketinggian H sama dengan 480 km. Okey, duduk di atas. Laju linear satelit itu adalah, dia bagi V sama dengan 7.62 darab 10 kuasa 3 ms negatif 1. Okey, jejari bumi, dia bagi R besar. Okey, ingat kalau R besar tu adalah jejari bumi. Okey, R sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Berapakah pecutan memusat? So dia nak A berapa? Okay, kita dah tahu tadi rumus kita yang kedua, A sama dengan B kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, di mana V adalah laju linear, manakala R adalah jarak dari pusat bumi ke orbit. Okey, sebab R ni adalah jejari orbit. So kamu kena tahu dulu R tu berapa. Jadi R kat sini adalah R besar, iaitu jejari tambah dengan H. Okey, so kalau kamu tengok H kat sini adalah dalam unit kilometer, maka kamu kena tukarkan dulu ke unit meter.
Okey, kat sini dia tunjukkan 480,000. Okey, cikgu ajar kamu macam mana nak tukarkan kilometer ke meter dengan mudah. Tak perlu tulis nombor banyak-banyak. Okey, apa yang kamu buat? Senang je. Okey, H adalah 480 kilometer. Okey, tak perlu tulis nombor panjang-panjang tu. Kita tahu K ni adalah kilo, iaitu 10 kuasa 3. Okey, 10 kuasa 3. Jadi apa kamu buat? 480 darab 10 kuasa 3 meter. Cukup. Ini pun sudah dikira sebagai penukaran unit. Jadi tak perlulah kamu tulis nombor banyak-banyak kosong ni. Okey, senang kan? Jadi kalau apa-apa soalan, dia suruh kamu tukarkan kilometer ke meter, tak perlu kamu tekan kalkulator untuk darab 1000, kamu hanya tulis saja 480 darab 10 kuasa 3 meter. Habis tu dalam ni macam mana cikgu? Masukkan je, tak ada masalah. Okay, so kat sini caranya kamu boleh tulis A sama dengan V kuasa 2 tadi 7.62 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 kan. Okay, bahagi R kamu adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Okay, tambah dengan 480 darab 10 kuasa 3. Boleh? Okay. Jadi ada dua cara penulisan. Sama ada kamu nak gunakan cara cikgu ataupun kamu nak gunakan cara buku teks. Dua-dua diterima. Okay, kalau cikgu suka guna cara cikgu lah. Sebab kita tak payah nak tulis kosong banyak-banyak dan mengelakkan kesalahan kamu dalam penukaran unit. Sebab kalau kilometer memang 10 kuasa 3. Ingat yang tu je. Okay, so masukkan dalam rumus. Tekan kalkulator kamu, so kamu akan dapat jawapan. Memandangkan A adalah pecutan, maka unitnya adalah MS kuasa negatif 2. Okay, jadi sampai ke tahap ini, kalau kamu perasan, kita punya unit tu adalah benda yang sama je. Kalau masa bab 2 kamu belajar pecutan, unitnya adalah MS kuasa negatif 2, maka masa bab 3 pun unit untuk pecutan masih lagi sama. Sama juga dengan jisim. Masa dekat bab 2 pun unitnya adalah kilogram, masa dekat bab 3 pun unitnya adalah kilogram dan simbolnya masih sama M. Cuma bezanya ada M besar dan ada M kecil sahaja. M kecil adalah untuk jisim objek yang random. Tapi M besar adalah untuk jisim bumi. Kenapa dia besar? Sebab dia sudah spesifik kepada bumi. Dia macam kata nama am dengan kata nama khas lah. Bila kata nama khas, kita besarkan huruf depan dia. Tapi bila kata nama am, kita kecilkan. Jadi samalah juga bila jisim M kecil itu adalah umum. Jisim mana-mana jasad. Tapi bila M besar itu menunjukkan jisim bumi secara lebih spesifik kepada bumi tersebut. Okey? So kita dah ada 2 rumus hari ni. Okey, sekarang kita nak kira jisim bumi dan matahari. Menarik kan? Kita selama ni kita baca je. Oh, jisim bumi ni banyak ni, banyak ni. Jisim matahari banyak ni, banyak ni. So hari ni kita nak belajar macam mana kita nak kira jisim bumi dan matahari. Selain daripada jisim bumi dan matahari ni, kamu boleh kira apa-apa sahaja, kamu boleh kira jisim apa-apa planet sahaja. Yang penting maklumat yang kamu kena guna tu adalah mencukupi. Okey. Jadi rumus jisim bumi dan matahari ni kita boleh terbitkan. Okey. Sekarang cikgu nak kamu tulis yang terbitan ini dalam buku teks. Cikgu tak pasti dalam buku teks kamu ada ke orang sebelum ni yang tulis. Kalau ada tak apalah. Kalau belum ada, cikgu nak kamu tulis tulis dengan pensel untuk menentukan jisim bumi. Macam mana kita nak dapatkan rumus. Okey, kita nak terbitkan rumus. Okay, kita nak terbitkan satu formula untuk kita kira jisim bumi dan matahari. Kita gunakan hukum kegravitian semesta Newton dan juga rumus daya memusat. Okay, rumus hukum kegravitian semesta Newton ni yang ni, F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Rumus daya memusat adalah F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Okay, betul kan cikgu kalau cikgu salah? Okay, baik, mari kita tengok. Aktiviti 3.10, menentukan jisim bumi dan matahari. Okay, teliti rajah 3.20.
kita dapati dalam rajah 3.20 menunjukkan orbit bulan, okey, orbit bulan yang warna merah itu mengelilingi bumi. So bulan mengelilingi bumi. Kita ada M besar, jisim bumi, kita ada M kecil, jisim bulan, kita ada R iaitu jejari orbit bulan. Kamu tengok jejari orbit bulan adalah daripada pusat bumi ke pusat bulan. Okey, ataupun pusat bumi ke orbit dia, berapa jauh, itu adalah R, sama je. Okey, ini adalah R, ini pun adalah R. Okey. Kamu masih ingat bila dia kata jejari orbit, maksudnya dari pusat ke pusat ataupun dari pusat ke orbit tersebutlah. Okey. T besar mewakili tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. Maksudnya berapa lama masa yang diambil untuk bulan ini mengelilingi bumi. Itu tempoh peredaran bulan. Okey, kita hurufkan, kita simbolkan dia dengan huruf T besar. Okay, T for time kan. Tapi sebab dia gunakan tempoh, jadi kita gunakan T huruf besar lah. Kalau masa, kita gunakan T huruf kecil. Okay, dan V adalah laju linear bulan. Okay. Info base tadi, lilitan bagi suatu bulatan dengan jejari R adalah 2 pi R. Kenapa dia bagi tahu ini? Sebab dia kata lilitan. Maksudnya dia nak bagi tahu jarak. Okay, jarak yang dilalui oleh bulan itu kita boleh kira sebagai 2 pi R. Sebab di dalam bulatan kan, jadi kita gunakan lilitan dia iaitu 2 pi darab dengan R iaitu jejari dia, radius jarak daripada pusat ke pusat. Okay, so lilitan ni mewakili jarak. Okay, jarak yang dilalui bulan ketika mengelilingi matahari. Okey, mari kita terbitkan. Okey, bincang dan lengkapkan petak kosong di bawah. Jadi jarak yang dilalui oleh bulan apabila membuat satu orbit lengkap mengelilingi bumi. Ni yang tadi ni kan. Jadi dia adalah 2 pi R. Okey, laju linear bulan. V sama dengan jarak bahagi masa. Jadi 2 pi R bahagi masa. So masa dia apa tadi? T kan? T besar. Okey, boleh? Okey, laju linear bulan ni jarak bahagi masa. Ini kita dah belajar masa di bab 2. Cara nak kira laju adalah jarak bahagi dengan masa. Okey? Jadi V kita dapat sebagai 2 pi R bahagi dengan T besar mewakili tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. Baik. Seterusnya, kalau tak faham terus tanya cikgu ya. Okey. Kita terus pergi kepada dua hukum ataupun dua rumus yang kita telah belajar. Okey, F. Yang pertama adalah GM. Okey, F kita ni yang pertama adalah F sama dengan GM1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, kalau kita tengok jasad kita apa tadi? Jasad kita adalah bumi dan bulan. Okey, jasad kita bumi dan bulan. So kita punya M adalah M besar satu dan M kecil. Jadi kita boleh gantikan M1 dan M2 tu dengan M besar dan M kecil lah. Jadi F G M besar M kecil bahagi R kuasa 2. Okay, manakala F untuk daya memusat M V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, setakat ni boleh faham Okay, M kat sini adalah jisim bulan. Kenapa bukan jisim bumi? Sebab bulan yang membuat gerakan memusat, bukannya bumi. Bumi dia duduk kat situ je. Memanglah bumi bergerak mengelilingi matahari, tapi kita sekarang ni kira di antara bulan dan bumi. Jadi kita kena kenal pasti siapa yang membuat gerakan
memusat itu, gerakan membulat. Yang membuat gerakan membulat adalah bulan, bukannya bumi. Jadi M dekat sini mewakili jisim bulan, bukannya bumi. Sebab kerana bulan yang membuat gerakan membulat. Okey, sebab objek yang membuat gerakan membulat sahaja yang mengalami daya memusat. Kalau kamu buat contohnya ada satu permainan yang kamu dua orang, kamu pegang tangan dua orang, lepas tu kamu pusing. Itu pun gerakan membulat dan kamu merasa tarikan daripada rakan kamu, itu adalah kita panggil sebagai daya memusat lah. Okay, untuk membolehkan kamu bergerak dalam bulatan dan tidak terlepas. Okay, sekarang kita samakan G, M besar, M kecil bahagi dengan R kuasa 2. MV kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, kita samakan. Okay, batalkan faktor sepunya M. Okay, macam biasa, batal. Jadi kita tinggal G, M, R kuasa 2, V kuasa 2, R. Okay, tadi kita nak apa? Kita nak jisim bumi kan? Kita nak jisim bumi. Jadi kita nak M. Kita nak M ini. Okay, kita nak M. Oh, besarnya. Okay, kita nak M ini. Kita nak M. Okay, jadi bila kita nak M, maka kita boleh kita pastikan M ini duduk di depan lah. Okay, sekarang next step adalah gantikan B dengan 2 pi R bahagi T. Baik, mana datang ni? Daripada yang tadi kan? Okay, jadi kita ganti G, M, R kuasa 2. Okay, kat sini V kamu adalah 2 pi R per T kuasa 2 darab dengan 1 per R. Okay, kenapa darab dengan 1 per R? Cikgu keluarkan. Ini kan dia sama je dengan V kuasa 2 darab dengan 1 per R. Okay, sama je cara penulisan. Okay, maksudnya sama. Cuma cara penulisan yang berbeza. Okay, so kita keluarkan. Jadi kita susun semula supaya M itu menjadi tajuk rumus. Okay, kalau kamu lihat di sini, kamu akan dapat kamu akan dapat 2 kuasa 2, 4 pi kuasa 2 okay, R kuasa 2 bahagi T R. Okay, kemudian kamu cancelkan R. R bawah ni cancel dengan R atas. Sebab R atas ni ada 2 kan. So tinggallah R1. Okay. Lepas tu jadi sekarang ni kamu akan dapat G, M, R kuasa 2 4 pi kuasa 2 R bahagi T. Jadikan M sebagai tajuk, maksudnya kamu kena pindahkan G sebelah sana dan R kuasa 2 ke sebelah sana. So kamu akan dapat M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 ni pergi sebelah sana jadi darab. So R kuasa 2 bahagi G pergi sebelah sana jadi bahagi G T. Okey, lupa pula kuasa 2 yang ni kan. Sebab ni T kuasa 2, so ini T kuasa 2 juga lupa. Okey, so GT kuasa 2. Okey, jadi R ini kamu boleh sekalikan. So kamu akan dapat 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan G T kuasa 2. Maka kita dapatlah M rumusnya adalah 4 pi
kuasa 2, R kuasa 3, G T kuasa 2. Ingat balik R ni apa? R adalah jejari orbit bulan. Okay, jejari orbit bulan maksudnya jarak daripada pusat bumi ke pusat bulan ataupun jarak daripada pusat bumi ke orbit bulan. T adalah tempoh peredaran bulan mengelilingi matahari. Jadi untuk kira jisim bumi, kamu kena ada dua maklumat ini, iaitu jarak antara pusat bumi ke pusat bulan dan juga tempoh peredaran bulan mengelilingi matahari. So ini adalah rumus kita yang ketiga kita belajar hari ini. Okay. Okay, so dia dah bagi dah rumusan. Okay, rumus yang digunakan untuk menentukan jisim bumi atau matahari, kita masih boleh gunakan rumus yang sama, tapi untuk matahari kita perlukan jejari orbit mana-mana planet dan tempoh peredaran planet tersebut. Okay, sebab kalau untuk bumi, kita gunakan satelit atau bulan dan tempoh peredaran daripada satelit atau bulan. Maksudnya kat sini, kalau kamu nak tahu dia punya jisim, maka kamu kena pastikan tahu apa yang objek yang mengelilingi planet ataupun yang matahari tadi itulah. So baru kamu boleh dapat tahu berapakah jisim dia. Okay, so kita dah ada 3. Jadi sebagai rumusan kita belajar hari ini yang ketiga adalah daya memusat. Okay, so daya memusat ni adalah daya yang dikenakan ke atas objek yang membuat gerakan membulat, iaitu MV kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, yang kedua kita belajar iaitu pecutan memusat. Okay, pecutan memusat A sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Okay. Okay, V ni adalah halaju linear. So macam mana nak dapat halaju linear? Kamu boleh tukar-tukar je lah. Tukar-tukar rumus daripada sini. Dan yang kelima kita belajar tentang jisim. Okay, sama ada jisim bumi ataupun jisim matahari. M besar sebab dia adalah melibatkan planet ataupun sistem suria. So kita punya ni adalah 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan G T kuasa 2. R adalah jejari orbit, okay, satelit atau planet. Okay, manakala T adalah tempoh peredaran satelit ataupun planet. Okay, itu adalah yang kita sudah belajar dalam 3.1. Kita ada 5 rumus. Okay, 2 kita dah belajar hari tu, 3 kita belajar hari ni. So cikgu ulang semula, daya memusat. Sebab daripada daya memusat ni kita boleh dapat 4 dan 5. Daya memusat adalah daya yang bertindak ke atas sesuatu objek yang membuat gerakan membulat. Maksudnya kalau objek tu dia bergerak dalam bulatan, maka satu daya memusat dapat dirasai oleh objek tersebut. Okey. Manakala pecutan memusat ni adalah berapa pecutan yang berapa pecutan lah ketika dia membuat gerakan membulat tu, berapa pecutan dia. Daripada kedua-dua yang kita dah belajar ni kita boleh dapatkan jisim. Okay, sama ada jisim bumi ataupun jisim matahari ataupun jisim mana-mana planet. Yang penting kamu kena tahu jejari orbit satelit atau planet yang mengelilingi bumi dan juga tempoh yang diambil untuk planet dan satelit itu mengelilingi bumi tersebut. Okey. Okay, ada soalan kelas? Kalau tak ada, kita buat latihan. Okay, cikgu nak kita buat soalan. Okay, soalan 3 dan 4 ni dia adalah berkaitan dengan yang kita belajar minggu lepas. Sekarang adalah soalan 5 dan 6.
Okey, cikgu akan share Jamboard dekat kita punya kita punya Google Meet ni. So nanti cikgu akan minta beberapa orang untuk 2 orang lah untuk tunjukkan jalan kerja dekat whiteboard ni. Okey. Okey, cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk buat. Okey, so apa yang kamu boleh buat adalah kamu tekan jam file dekat chat meeting tu. Okey, so kamu boleh join Jamboard tersebut. Okey, lepas tu kita boleh tengok kita punya jalan penyelesaian yang ditunjukkan oleh kamu lah. Okey, cikgu akan share screen. Okey, siapa nak cuba? Azrul nak cuba ke nombor 5? Kamu boleh conteng-conteng dekat Jamboard yang cikgu bagi ni. Okey. Okey, siapa nak cuba boleh cuba. Okey, kita tengok tadi. Okey, dari 3 orang. Okey. Okey, siapa nak cuba buat nombor 5? Okey, cikgu sebut nama lah kan. Kamu kalau cikgu tak sebut nama, tak berjalan. Okey, siapa yang ada ni? Saya cikgu saya. Siapa tu? Syafiq ke? Tak saya, Azrul. Okey, buat. Okey, Azrul nak buat nombor 5. Siapa nak buat nombor 6? Kaisara boleh Kaisara? Kaisara dah advance kan? Boleh. Okey, Kaisara nombor 6 boleh? Boleh. Okey, Azrul nombor 5, Kaisara nombor 6. Okey, whenever you ready, kamu boleh buat lah. Okey, conteng je dekat Jamboard yang cikgu dah buat tu. Okey? Testing ke? Okey. Boleh. Cepat. Siapa nak? Kaisara nombor 6, Azrul nombor 5. Kamu boleh conteng dekat situ dan semua orang nampak apa yang kamu conteng. Kalau rasa nak padam, okey, kamu boleh guna pen yang ada dekat tepi tu lah. Ada tak muncul pen kamu? Okey, nombor 6. Apa benda tu? Tak apa, Sarah boleh cuba lagi.
kalau nak clearkan semua, kamu tekan clear frame. Clear frame tu dia akan padam semua board tu. So tak payahlah kamu padam satu-satu. Kalau nak padam semua, tekan je clear frame. Okay? Okay, betul Dato' Kaisara. Lagi? Okay, rumus yang betul. Okay, masukkan nilai. Cuba kecilkan sikit tulisan ya. Susah lah cikgu nak kecilkan Kamu pakai apa? Phone ke laptop? phone. Phone lagi senang sebab guna jari kan? Sekejap, saya try. Apa cuba je. Gunakan jari-jari anda. Okey, pi tu guna pi je Kaisara. Jangan guna 3.24 tu. Sebab dekat kalkulator kamu boleh tekan pi terus kan? Tahu kan dekat kalkulator kamu ada pi? Jadi masa kira untuk yang pi ni, kamu tekan simbol pi dekat kalkulator kamu. Jangan tekan 3.24 berapa-berapa tu. Okey, bolehlah tu Kaisara. 3 pi kuasa 2. Okey, R dia? Okey. Okey. Jawapan?
Okay, good job Sarah. Okay, betul So jawapannya adalah 2 darab 10 kuasa 30 kilogram. Okay. Terima kasih Sarah. Good job. Okay, next. Azrul nombor 5. Ada dah. Okay. Senyap-senyap je Azrul. Dah siap dah? Okay, so F. Unit. Okay. Betul-betul. 400. Kuasa 2. Okay, betul. Okay. So ada apa-apa soalan kelas untuk kelas hari ni? So dua-dua dah betul. Okay, ada soalan tak? Cikgu, Ya. kat mana nak tekan pi kat kalkulator ni? Oh, okay. Cikgu tunjuk sekarang. Sekejap Okay, kalkulator kamu yang ni kan? Okay, pi kamu di sini. Kamu tekan shift, tekan kuasa 10x ni. Dia akan keluar pi. So katakanlah yang kamu kira tadi kan, yang GSM tu 4 pi kuasa 2. So kamu tekan 4 shift yang darab 10x ni kuasa 2. Macam tu. Untuk kurungan 5.79 exponential 10. Okay. Yang ni kuasa 3 shift kuasa 2 tutup bahagi 6.67 exponential negatif 11. Oh, tak cukup ni. Tak cukup ni lah pula. Okay, tak apa. 7.57 exponential 6. Semua ni kuasa 2. Lain sikit jawapan dia. Cikgu salah tak cukup kurungan. Okay, tapi kalau kamu nak tekan shift pi tu adalah shift pi. Macam tu. Okay. Sebab bila kamu tekan shift pi ni, nilai pi-nya adalah yang panjang-panjang tu lah. So, kamu akan dapat jawapan yang sangat tepat instead of kamu just guna 3.24. Okay. Boleh ke? Boleh, boleh. Okay. Ada soalan lagi yang lain? Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu nak kita bincang sikit latihan 3.1 yang hari tu. Okay, kita tengok jawapan rakan-rakan kita. Yang dah hantar lah, yang tak hantar tu susahlah cikgu nak tengok jawapan kamu kan. Okay. Okay. Kita tengok yang Arisa. Okay, so ni adalah jawapan yang Arisa sediakan. So apa yang cikgu buat bila cikgu semak ke latihan kamu adalah cikgu akan buka ni dekat Google Drive cikgu dan cikgu akan buka ni gunakan Zodo. Okay, Zodo ni nanti cikgu akan ajar kamu guna Zodo. Zodo ni kamu boleh typing. Kamu tengok dia punya function yang ada kat atas ni. Dia boleh typing. Dia boleh tulis pakai pen. Okay, dia boleh highlight. Dia boleh tulis pakai pen. Dia boleh padam. Okay, so kalau kita nak tulis, kita pilih je freehand tools. Yang ni kamu boleh gunakan dekat phone juga. Tapi kamu kena install lah. Okay, dan boleh install dekat laptop kamu juga. Ataupun kamu boleh guna secara atas talian. Okay. Dan kat sini kamu boleh padam. Contohnya kamu contoh-contoh.
Okay, contoh-contoh penting. Lepas tu kamu salah. So kamu boleh padam dia. So nanti cikgu akan bagi test. Saya akan buat test ya semua. Bila kita dah habis bab 3, cikgu akan buat test untuk bab 1, 2 dan 3. Test ini adalah untuk cikgu sahaja. Cikgu nak tengok sejauh mana kefahaman kamu sepanjang cikgu ajar. Sebabkan kita tidak ada test di peringkat sekolah. Jadi saya akan buat test. Dan test tersebut adalah kita gunakan soalan yang berbentuk yang ikut SPM punya standard. Jadi bila kamu jawab yang tu, kamu kena typing jawapan dan sebagainya. Cikgu harap kamu boleh gunakan Zodo ni untuk jawapan. Nantilah sebab senang untuk kamu jawab. Kamu tak perlu lagi nak save ke apa benda ke, kamu download je, lepas tu kamu boleh ubah terus kat situ. Jadi kamu tak perlu nak type dekat file lain. Ataupun kamu tak payah nak print out, nak tulis jawapan lepas ambil gambar lagi, tak perlu. Guna Zodo ni je, sama ubah kat situ, kamu hantar terus dekat cikgu. Okay, so kita nampak ke? Okay, kurang jelas sikit kan cikgu rasa. Kalau Alia ni tak tahu kenapa kamu punya ni jadi kabur. Okay, Arisa dia tak terang pula tulisan dia. Okay, yang lain. Alia. Oh, ada 2 je lagi. Afika buat latihan formatif advance betul. Okay, tak apalah, kita pergi Arisa tadi. Okay, so kita tengok latihan ni. Okay, cikgu nak tekankan cara penulisan. Okay, so kalau kamu lihat kat sini, Arisa dia bagus. Dia senaraikan maklumat yang diberi M1, M2, R dan G. Sangat bagus dan sangat perlu. Cikgu lihat tak ramailah pelajar yang senaraikan maklumat ni. Ada beberapa orang, ada juga yang tak nak. Okay, kenapa perlu senaraikan maklumat? Sebab bila kita senaraikan maklumat, kita boleh tahu rumus apa yang kita nak guna. Okay, so cara penulisan yang betul, jika kamu nak gunakan 2 bahagian macam ni, kamu buat garisan di tengah ni. So bila kamu buat garisan di antara maklumat dan juga jawapan, so kita nampak pembahagian lah dekat situ. Okay, masukkan rumus yang betul, masukkan nilai dan jawapan. Okay. So jawapannya 9. Okay, betul kan? Jawapannya 9.34 darab 10 kuasa negatif 8. Okay, yang ni cikgu dah bagi jawapan dalam latihan kamu. Okay, soalan nombor 2. Okay, sama juga. Bagus Arisa, kamu senaraikan maklumat. Okay, buat garisan. Okay. Kita gunakan rumus yang sama sebab dia masih lagi tanya tentang daya. Okay, rumus, masukkan nilai. Dan juga jawapannya adalah 8.34 darab 10 kuasa negatif 5. Okey. Seperti yang cikgu dah maklumkan sebelum ni, kamu boleh bagi jawapan sehingga 2 tempat perpuluhan. Okey. Tapi kalau kamu tengah kalkulator tu kan, ada 4 je tempat perpuluhan jawapan dia, kamu ambil je lah semua 4 tu, tak payah bunda. Macam itulah. Tapi 2 tempat perpuluhan pun sudah diterima. Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Okay, soalan nombor 3. 6.67. Okay, betul. 50. Okay, betul. Okay, ni betul. Jawapan dia pun. Okay, cikgu tak tahu kenapa kamu dapat jawapan negatif 3 kuasa 10 negatif 37 ni. Adakah sebab kamu tengok jawapan saya? Kamu tak tekan kalkulator ke? Kamu mesti tekan kalkulator lah. Tak semestinya jawapan yang saya bagi dalam latihan kamu tu betul. So bila kamu tekan kalkulator, jawapan sebenarnya adalah 490.67. Okay, Newton. Ataupun kalau kamu nak tulis dalam prefix, kamu boleh tulis 4.91 darab 10 kuasa 12 Newton. Okay, selalunya kalau kuasa 2 sahaja kita tak tulis dalam prefix lah, kita tulis dalam jawapan. Kita tulis dalam nombor bulat macam ni. Okay, nombor 4. Okay, seterusnya nombor 4. Okay, masukkan nilai. Okay, nilai semua betul. Okay, jawapannya adalah betul. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5 ni 4,000 sahaja. Kat sini adalah salah sebab
40 kilometer, dia bukannya R tapi dia adalah H. 40 kilometer. Okey, iaitu 40 darab 10 kuasa 3 meter. Kenapa 40 kilometer ni adalah H? Kalau kita lihat soalan dia, dia kata sebuah satelit mengorbit bumi pada jarak 40 kilometer. Maksudnya kalau ini adalah bumi kita, satelit ni duduk di atas sejauh 40 kilometer. Jadi R kita adalah daripada pusat bumi. Jadi kamu kena tambah. R kamu adalah R tambah H. So bila R, ini R kamu salah lah. R kat sini salah, so jawapan kamu pun akan salah. Okay, so nombor 5 ni jawapannya adalah 72668.51 Newton. Okay, jadi sila berhati-hati baca soalan dengan betul. Okay, baca soalan dengan teliti. Bila dia kata satelit tu duduk di satu-satu tempat dan bukan di permukaan bumi, makanya dia punya jarak kamu mesti ambil kira dari pusat ke pusat. Okay, dari pusat ke pusat ini biasa pelajar buat kesalahan lah sebab tidak berhati-hati dalam membaca soalan. Okay, so make sure kamu baca betul-betul soalan dia daripada mana ke mana. Okay, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Dia ada bagi sama juga soalan nombor 6 ni. Dia kata jarak di antara pusat bumi dengan pusat matahari adalah 1.5 darab 10 kuasa 11 kilometer. Kat sini Arisa dia salah unit bukan meter tapi kilometer. Jadi kamu mesti tukar dulu 1.5 darab 10 kuasa negatif. Ini pun salah. Bukan darab 10 kuasa negatif 8. Darab 10 kuasa 11 kan? 11 kilometer. So tukar dulu sebab dia kan kilometer. So kamu tukar dia jadi meter dulu. Darab 10 kuasa 11 darab 10 kuasa 3 meter. Tak perlu kamu nak tekan kalkulator. Kamu buat je macam cikgu buat ni. So dia automatic terus tukar unit. Okay, so sebabkan Arisa punya R ini adalah salah, maka dia salah lah dekat sini, maka ini pun salah jawapan dia. Okay, sila berhati-hati. Okay, nombor 7. Okay, dia suruh kita kira percutan graviti. Okay, betul. G. So rumusnya adalah GM R kuasa 2. Untuk soalan ni juga mesti berhati-hati dengan nilai R. Okay, ni betul. Okay, dan unitnya adalah MS negatif 2. Okay, betul rumus yang betul ini pun betul. Okay, nombor 8. Okay, dia bagi H juga. Okay, dalam unit kilometer. So kamu tukar di dalam unit meter. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, kamu boleh tuliskan dua cara lah, sama ada dengan macam Arisa ni ataupun kamu tulis H sama dengan 550 darab 10 kuasa 3 meter. Kedua-dua cara penulisan adalah betul. Kalau kamu rasa nak tulis banyak-banyak kosong tu silakan. Okay, so masukkan dalam rumus. Okay, betul. MS negatif 2. Okay, betul. Okay, seterusnya nombor 9. Okay, gunakan rumus yang sama, masih lagi daya graviti. Okay, betul. Okay, jawapannya pun betul. Okay, walaupun dia 1 kilogram pun masukkan juga. Kamu jangan rasa 1 kilogram cikgu. Tak, memang kena masukkan dalam rumus sebab markah diberi kelas dalam exam, 1 markah di sini dan 1 markah untuk jawapan yang betul. Jadi kalau kamu tak masukkan nilai 1 ni, tak dapat markah lah sebab masukkan nilai kamu salah. Okay, nombor 10. Okay, masih lagi daya graviti, kita gunakan rumus yang sama. Okay, masukkan nilai dan kita dapat jawapan ini. So betul. Okay, so Arisa ni banyaklah dia betul, cuma dia salah 1, 2 salah. 1 salah, 2 salah. So yang salahnya adalah bila melibatkan H dan juga penukaran unit. So sila berhati-hati di situ. Okay. So itu sahaja kelas untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Cikgu masih lagi menanti mereka-mereka yang masih lagi belum hantar latihan. Okay, sila pastikan kamu hantar latihan dan jangan lupa hari ini kamu mesti hantar penilaian prestasi 2 kan. Okay, so cikgu dah bagi link hari tu untuk kamu hantar latihan.
Sila hantar, kalau tak dapat nak hantar dekat Google Form, boleh PM cikgu, hantar je dekat Telegram. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita boleh bersurai. Terima kasih semua. Cikgu. Okey, Kak Sarah. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama Azrul. Okey, bye-bye. Okey, terima kasih Wani. Sama-sama. Okey, Haikal. Okey, Faiz.